Ilmu hadis terbahagi kepada dua, ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis dirayah. Orang yang terawal melakukan pembahagian ini adalah Ibn Al-Akfani yang meninggal pada tahun 749 Hijrah, yang menulis kitab Irsyadul Qasid ila Asnal Maqasid fi Anwa'il Ulum. Dr. Abul Lais dalam kitabnya Ulumul Hadith Asiluha wa Mu'asiruha telah memberikan definisi baru yang lebih jelas dan bersifat jami' mani'. Beliau bersetuju dengan pentakrifan yang diberikan oleh Haji Khalifah yang meninggal pada tahun 1067 Hijrah. Umumnya, ilmu hadis riwayah ia melibatkan pengambilan hadis, status dan kesahihannya. Ia terkait dengan persoalan siapa yang meriwayatkan, bagaimana dijaga dan dihafal, riwayat ini diterima atau tertolak, hadis mutawatir, hadis ahad, hadis gharib, aziz, masyhur, yang mana juga digelar sebagai ilmu mustalah hadis. Maka Dr. Abul Laith mendefinisikan dengan ilmun biqawaid yu'rafu biha halur rawi wal marwi. Satu ilmu metodologi untuk mengenal pasti keadaan para perawi dan apa yang diriwayatkan. Manakala ilmu hadis dirayah membincangkan tentang fiqh hadis dan cara memahami teks dan konteks hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata kuncinya al-fahmu, yakni faham. Ia terkait dengan sebab wurudil hadis, nasikh dan mansukh, mukhtalif hadis, mushkil hadis, bu'duz zaman dan bu'dul makan hadis dan sebagainya. Inilah yang ditakrifkan oleh Haji Khalifah dalam kitabnya Kashfuz Zunun, yang mana ilmu dirayah hadis adalah satu ilmu membincangkan tentang makna yang difahami daripada lafaz-lafaz hadis dan apa yang dikehendaki daripadanya berdasarkan kaedah-kaedah bahasa Arab dan disiplin-disiplin syariah yang bersesuaian dengan hal ehwal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kedua-dua ilmu ini penting dalam ilmu hadis. Sekiranya terdapat ketidaksempurnaan dalam mana-mana antara kedua-duanya, maka cacatlah ilmu seseorang dalam bidang hadis. Sebagai contoh, seorang penceramah yang membaca sepotong riwayat dengan baiknya, syarah dan mengupasnya dengan terperinci. Dia pun berkata, Nabi SAW ada bersabda, "Takhattamu bil aqiq fa innahu yanfil faqr." Pakailah cincin akik, kerana cincin akik dapat menghindarkan dari kefakiran. Malangnya hadis ini tidak sahih. Dari sudut status, ia adalah hadis yang palsu, tidak wajar disandarkan kepada Nabi SAW. Maka itu dari segi ilmu dirayahnya, mungkin syarahnya baik, akan tetapi ilmu riwayahnya atau statusnya tidak sahih. Contoh kedua, seorang yang membaca sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imamul Bukhari, hadis berkaitan dengan kedatangan Dajjal di akhir zaman, dengan mendatangkan konspirasi-konspirasi yang akhirnya mentakwilkan Dajjal itu bukan sebagai manusia, sedangkan hadis-hadis yang lain jelas memaklumkan ianya adalah manusia. Maka itu dari ilmu hadis riwayahnya sahih, tetapi dari aspek ilmu hadis dirayahnya salah dan tidak tepat cara memahami hadis-hadis berkaitan dengan Dajjal. Kesimpulannya, pembahagian ilmu hadis kepada ilmu riwayah dan ad-dirayah, kedua-duanya sama penting dan saling berkait antara satu sama lain. Memastikan kesahihan status hadis itu penting dan diikuti dengan kefahaman hadis yang tepat lagi benar. Allahu a'lam.